وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Waalaikumsalam Ibu Hashimah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah rahmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah Taala ya Ibu ayah ya. Kita sambung pengajian kita pada pagi ini, insya-Allah surah As-Sajdah bermula ayat 10. Bermula ayat 10. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Okey Ibu ayah ya. Surah As-Sajdah ayat 10, Ibu ayah pastikan sudah ada dengan Ibu ayah Quran terjemah ke, dan buku nota yang Ibu biasa guna untuk salin apa-apa poin yang kita belajar insya-Allah Ibu ayah. Firman Allah Subhanahu wa taala surah As-Sajdah ayat yang ke-10, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu dan mereka kata. Wa qalu dan mereka kata. Tolong balik ibu ayah. Qalu ini fi'il madhi ke fi'il mudhari' ni ibu ayah? Qalu fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Qalu adalah fi'il madhi. Past tense. Betul Ibu Maimunah ya, fi'il madhi. Kotak pertamanya qala. Qala qaf alif lam qala. Dia seorang lelaki telah berkata. Kalau mereka berdua berkata, telah berkata, qala, qa alif lam alif, qaf alif lam alif, qala, mereka berdua telah berkata. Di sini mereka untuk ramai. Qalu, mereka yakni ramai. Cuma ibu ayah, walaupun qalu ni kalau kita belajar dalam bahasa Arab, fi'il madhi bila tambah waw alif biasanya untuk ramai lelaki. Tapi dalam Quran biasa juga digunakan lelaki boleh, perempuan pun boleh, termasuk sekali. Termasuk sekali ya. Jadi qalu dan mereka berkata, siapa mereka ni ibu ayah? Mereka di sini adalah orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Orang-orang khususnya pada zaman Nabi SAW yang mengingkari adanya hari kebangkitan, dan umum untuk semua manusia yang mengingkari hari kebangkitan. Apa yang mereka persoalkan? Okey. Aiza. Aiza ini ibu ayah ada dua perkataan. Pertama hamzah saja. A saja. A itu hamzah itu adalah hamzah istifham. Istifham, apa dia makna istifham ibu ayah? Istifham maksudnya soal, soalan, bertanya, pertanyaan ya. Istifham. Hamzah pada aiza tu, a itu adalah hamzah soalan. Maka terjemahnya a sahaja adakah? A sahaja adakah? Mereka mempertikaikanlah ini ibu ya. Mereka mempertikaikan. Adakah? Iza apabila? Iza apabila? Adakah iza apabila? Apabila dhalalna. Dhalalna. Ibu ayah, adakah apabila dhalalna kami, apa maksud dhalalna?
dia dhal ni maksudnya ibu, maksudnya hilang. Kita kata contoh kita kata ya. Dalam bahasa Arab kita ada dhalla, mudhari'nya yadhillu. Dhalla mudhari'nya yadhillu. Yadhillu. Dhalla yadhillu ibu. Dhalla yadhillu ini biasa kita terjemah sesat. Ibu-ibu, kalau sesat maksudnya hilang tak? Kalau sesat, orang tu sesat maksudnya dia hilang petunjuk arah, betul? Orang sesat maksudnya orang sesat jalan, dia telah hilang petunjuk arah jalan yang betul kan? Okey. Jadi buaya, makna dhalal ni boleh juga memberi makna hilang ataupun dah tak ada. Jadi iza dhalalna, apabila kami dah lenyap. Dhalalna, kami sudah lenyap. Ibu ayah tengok saya buat ya. Tadi saya bagi fi'il madhinya dhalla. Ibu ayah tengok dhalla. Asalnya dhalla ni apa? Asalnya dhalala begini. Asalnya dhalala. Ada berapa lam ibu? Ada 2 lam kan? Dhalla asalnya dhalala. Jadi kerana ada 2 huruf yang sama, digabungkan huruf tu, diidghamkan yang pertama pada yang kedua, maka jadilah lam tu sabdu. Idgham tu maksudnya dimasukkan. Maka dhalala jadi dhalla. Tapi di sini iza dhalalna, ustaz, iza dhalalna macam mana tu? Okey ibu ya. Ibu ya faham betul-betul? Iza dhalalna di sini ibu ya. Dengan saya tasrif ya. Kotak pertama dhalla. Dia seorang lelaki telah sesat, dhalla. Mereka berdua dhalla, tambah alif di belakang. Mereka telah sesat atau mereka telah hilang, dhallu. Kemudian dia seorang perempuan telah sesat ataupun telah hilang, telah lenyap, dhallat. Tambah ta mati. Kotak kelima, dhallata. Mereka berdua perempuan. Dhallata. Bermula kotak ke-6 ibu ayah, lam tu dibuka dua-dua. Tak sabdu lagi, dah buka dah. Maka jadi dhalal. Lam tu dibuka pada kotak ke-6 sampai habis. Dhalal, kotak ke-6 tambah nun saja kan? Jadi dhalalna. Dhalalna. Kemudian dhalalta, dhalaltuma, dhalaltum, dhalalti, dhalaltuma, dhalaltunna. Aku hilang ataupun aku sesat, dhalaltu. Kalau kami jadi dhalalna. Jadi ibu ayah di sini dhalalna, kami telah hilang, kami telah lenyap daripada muka bumi. Maknanya apa? Mereka mempertikaikan. Bukan mereka tanya ni nakkan jawapan ibu ayah. Bukan mereka tanya ni, mereka nak tanya nakkan jawapan. Tapi mereka bertanya untuk mengejek. Mereka bertanya dengan tujuan untuk mengejek. Bukan nakkan jawapan tapi mengejek. Mengejek Nabi. Takkanlah bila kami dah hancur, tulang-tulang, dah jadi tulang pun dah hancur, reput. Takkanlah nak hidup balik. Apalah kamu ni Muhammad. Mereka mempertikaikan Nabi Muhammad SAW dan mengejek-ngejek baginda. Jadi saya ulang balik. Dhalalna fil ardi, dhalalna fi'il madhi kotak ke-14. Ni kita panggil begini ibu. Kalau kita panggil fi'il yang ada sabdu begini. Contoh tadi dhalla tadi tu. Dhalla. Kita panggil ni fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af. Bukan ada sabdu mesti fi'il mudha'af tak. Kadang-kadang ada sabdu dia bab taf'il. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Tapi di sini dia ada sabdu. Ada gadan huruf kita panggil fi'il jenis mudha'af. Ibu-ibu ayah tak belajar lagi dengan saya. Tapi dalam kita akan belajar dalam surah insya-Allah. Jangan risau ya. Jadi dhalalna, kami telah lenyap fil ardi di dalam bumi. Dalam bumi, dalam tanah, dah ditanam, dah dikebumikan dalam tanah, dah hancur. Takkan selepas kami dah lenyap. Okey. Apa maksudnya? Ghibna fiha wa balaina wa halakna, kami dah hancur. Bi'ansirna turaban mukhtaditan biturabil ardi la natabayyaz minhu. Mereka mempertikaikan, kami dah jadi tanah. Kita sendiri asalnya tanah. Nanti bila masuk dalam dah hancur jadi tanah. Campur pula dengan tanah yang dah memang sedia ada dekat bumi tu. Dah campur, tak tahu mana satu tanah yang asalnya badan kita, mana tanah yang asalnya memang tanah dekat tempat tu. Dah bercampur,
takkanlah ni hidup balik wahai Muhammad. Mereka mempertikaikan Nabi Muhammad SAW. Okey. A'inna la fi khalqin jadid. Ibu ayah, a'inna, nampak tak ada hamzah lagi tu? A'inna, adakah hamzah tu, adakah inna saja, adakah inna. Okey, tengok ibu ayah ya. Ibu ayah, kalau ayat biasa ya, tengok saya buka balik. Ayat biasa tengok ya, saya kata nahnu fi khalqin jadid. Dengar betul-betul ibu ayah saya kata ni ya. Tengok dulu, nahnu fi khalqin jadid ni ayat paling asas. Dalam konteks ayat ini adalah ayat yang paling asas terbina. Nahnu, kami, fi berada di dalam khalqin penciptaan jadid yang baru. Terjemah ini, kami berada dalam penciptaan yang baru. Okay. Jadi mereka akan mempertikaikan, adakah kami berada dalam ciptaan yang baru? Dan mereka mengejek. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni kalau ayat biasa nahnu fi khalqin jadid, tapi kalau nak kuatkan ayat tambah inna. Kita tambah inna digabungkan dengan nahnu. Okey. Bila inna kita gabungkan dengan nahnu, jadi inna sabdu. Inna, dia akan jadi inna, sesungguhnya kami. Ibu-ibu yang ibu-ibu semua tolong mute ibu. Saya ada dengar bunyi tu. Untuk ibu-ibu tolong mute ya. Saya tengah type. Okey. Ibu yang dengar apa ni saya sebut? Tadi asalnya nahnu fi khalqin jadid. Kalau nak dikuatkan ayat ni, inna fi khalqin jadid. Sesungguhnya kami, ada sesungguhnya pada inna tu. Okay. Ibu ayah, mereka nak kuatkan lagi ayat tu, ditambah lam sebelum fi. Ditambah lam sebelum fi, yang mana lam tu dipanggil, ibu ayah, lam tu dipanggil sebagai lam takkid. Lam takkid iaitu lam penegasan. Ya. Okey. Ibu ayah tengok, sekarang ni dah jadi inna lafi khalqin jadid. Ibu siapa yang tak ambil betul mute ibu? Siapa? Haji Syafiq Mustafa, saya mute dia. Okey. Jadi ibu ayah dah jadi inna lafi khalqin jadid. Ayat ni ayat penegasan asalnya. Kalau cakap biasa, sesungguhnya kami benar-benar berada dalam penciptaan yang baru. Tapi sekarang ni mereka mempertikaikan. Dan mereka mempertikaikan sungguh-sungguh. Sebagaimana kalau kita cakap, ibu ayah kita ni pasti nanti akan hidup. Lepas mati kita akan hidup balik. Di alam akhirat, di alam barzah, seterusnya alam akhirat. Kita akan cakap sungguh-sungguh. Sesungguhnya kita pasti akan hidup balik. Tapi mereka datangkan ketegasan ini tapi dalam bentuk soalan. Betul ke kami ni benar-benar yang Muhammad akan hidup balik? Macam tu. Jadi mereka punya soalan ini bukan soalan nak tahu. Kalau orang nak tahu, kita boleh tahu. Nampak beza ibu? Betul ke Muhammad? Wahai Rasulullah, betul ke nanti lepas mati kita akan hidup balik? Betul ke ya Rasulullah? Betul ke? Itu soalan orang nak tahu. Tapi kalau orang soalan memperlekehkan, betul ke Muhammad? Betul ke ya Muhammad kamu kata lepas mati ada hidup balik? Betul ke? Itu soalan memperlekehkan. Mereka punya nada soalan lah nada kedua tadi. Bentuk yang kedua tadi, mempertikaikan. Jadi a'inna lafi khalqin jadid. Adakah sungguh-sungguh kami ni akan berada dalam kehidupan yang baru lepas mati? Mempertikaikan. Boleh boyan nampak tak dia punya makna dia? InsyaAllah ya. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kita tengok tafsiran dia. Tengok tafsiran dia. Itu baru terjemah. Wa qalu, dan mereka berkata, orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan berkata, aiza, adakah apabila dhalalna, kami telah sesat, kami telah hilang, kami telah lenyap fil ardi, dalam muka bumi, selepas kami dikebumikan, hancur lebur, tulang pun hancur, dah jadi tanah, bercampur pula tanah tu dengan tanah bumi ni, dah lenyap, dah tak kenal dah kita ni siapa, dah tak ada kesan dah. Tiba-tiba aina, adakah benar-benar kita ni, kami ini lafi, pasti berada di khalqin jadid, kehidupan yang baru. Mereka tanya dengan niat memperlekeh Nabi SAW. Itu baru terjemah. Tengok saya tafsirkan. Ikut saya bacakan tafsir dari Ibu Yahya, insyaAllah. Ayyukhbirullahu ta'ala an al-musyrikin. Allah Ta'ala menceritakan mengenai orang-orang musyrikin. Allazina istab'adu al-ma'ada haitsu qalu a'idha sarat ajzamuna turaban fil ardi ayumkinu an na'uda khalqan jadidan ba'da tilkal hal. Mereka menganggap mustahil adanya hari kebangkitan. Mereka kata apa? Wahai Muhammad, adakah bila kita ni, jasad-jasad kami, anggota badan kami, tubuh kami dah jadi tanah, dalam bumi tu, dalam bumi tu dah jadi tanah, adakah mungkin kami akan jadi ciptaan yang baru lepas dah hancur lebur? Takkanlah macam tu. Mereka tanya mempertikaikan Nabi. Saya baca tafsiran lagi. Wahadal istim'an innama huwa bitaqdirihim wa qiyasihim haitsu qasu qudratallahi ala qudratihim. Kenapa mereka fikir macam tu, Ibu ya? Kerana mereka menganggap mereka mengkiaskan kudrat Allah Ta'ala itu macam kudrat manusia. Kudrat manusia, kekuasaan manusia, kemampuan manusia sangat-sangat terbatas. Padahal kudrat Allah Ta'ala tiada batasan, Ibu ya. Allah Ta'ala boleh buat apa sahaja yang Allah Ta'ala nak buat. Kenapa mereka mempertikaikan? Saya ulang. Kerana mereka mengkiaskan kudrat Allah dengan kudrat manusia. Keupayaan Allah dengan keupayaan manusia. Kita mampu buat apa, Ibu ya? Mata saya melihat Ibu ya sekarang. Saya tutup saja guna tapak tangan, dah tak nampak dah. Ibu ya, sekarang ni kita boleh mendengar. Letak satu jari kat telinga, dah tak dengar dah. Ibu ya, macam-macam kekurangan yang ada pada kita ni. Kita berfikir sekarang, Allah tarik satu saja saraf daripada otak kita ni, dah tak mampu nak fikir dengan betul dah. Nampak tak, Ibu ayah? Kita ni serba kekurangan. Kita sekarang ni siang. Sekarang siang kita boleh melihat semua tanpa ada lampu. Bila tiba malam, manusia berhajat pada lampu untuk terang. Maha lemahnya kita ni, Ibu ayah. Kita ni manusia berhajat pada makan. Untuk bagi kita punya tubuh badan kita kuat dan sihat. Asbab kita ni lemah, maha berhajat. Kudrat kita sangat terbatas. Kenapa mereka tak beriman? Kenapa mereka memperlekehkan Nabi? Kerana mereka melihat, mereka memikirkan, mengkiaskan kudrat Allah Ta'ala itu macam kudrat manusia yang maha lemah ni. Padahal pada Allah Ta'ala nak cipta balik manusia kali kedua, setelah ciptaan kali pertama Nabi Adam AS daripada tanah, lagi mudah pada Allah Ta'ala. Lagi mudah lah ikut otak kita ni. Lagi mudah pada Allah Ta'ala. Pasal apa? Memang dah buat dah sebelum ni. Jelas Ibu ya, insyaAllah ya. Okey. Fahum yarawna anna al-ba'atha. Mereka melihat bahawasanya kebangkitan itu ba'idun bin nisbati ila qudratihim al-ajizah. Mereka menisbahkan kepada kekuatan mereka, kekuatan manusiawi, maka mereka memandang mustahil adanya hari kebangkitan. La bin nisbati ila qudratil ilah al-khaliq alladhi bada'ahum wa khalaqahum min al-adam. Mereka tidak menisbahkan kudrat itu kepada Allah Ta'ala yang maha mencipta, yang Allah Ta'ala sendiri ciptakan manusia daripada tak ada. Makhluk ni Allah Ta'ala ciptakan daripada tak ada, maka Allah Ta'ala dah ciptakan ada manusia. Matinya manusia untuk bangkitkan balik manusia mudah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka tak sampai fikir macam tu. Dah lah tak sampai fikir, memperlekehkan pula Nabi SAW.
Wallazi amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Wallazi amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dan mereka tak tahu Allah Ta'ala itu kalau dia nak buat apa sahaja, Allah Ta'ala sebut kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Ibu ayah, jawab saya tanya ni ya. Ibu ayah, untuk sebut kun, kita perlukan berapa huruf? Kun. Untuk kita sebut kun, berapa huruf kita perlukan? Ibu tak ibu? Berapa huruf kita perlukan untuk sebut kun? 2 huruf ibu kan? Kaf dengan nun. Ibu ayah, boleh tak kalau kaf dengan nun tu tak bercantum untuk jadi bunyi kun? Boleh tak kalau dia tak bercantum? Kena cantum ke tak? Ataupun tak perlu bercantum nak untuk sebut kun? Kaf, nun, kena gabungkan ke tidak? Perlu gabungkan ibu kan? Kaf dengan nun tu perlu bergabung, baru bunyi kun. Kalau kaf tak bergabung dengan nun, tak jadi bunyi kun. Ibu ayah, untuk sebut dalam satu saat, berapa banyak kun kita boleh sebut dalam satu saat? Contoh satu saat, kun. Contoh, 4 kali kun boleh sebut. Kita sebut kan? Kun. Contohkah? Contoh saja. Ibu ayah, boleh tak kita fikirkan satu benda dicipta dalam masa kurang 1 saat? Boleh tak kita fikirkan? Tak mampu nak fikir, makhluk ni boleh cipta satu benda kurang 1 saat. Tak mampu kita nak fikir. Dan memang manusia, makhluk, semua makhluk takkan mampu. Ibu ayah, Allah Ta'ala, ulama kita ajar kita dalam doa-doa, terutama dalam doa Yasin, dalam munajat tu, ya man amruhu idza'a, ya man khazainuhu bainal kafi wan nun. Wahai zat, wahai Allah Ta'ala yang khazainuhu, segala khazanah-khazanahnya. Segala khazanah Allah Ta'ala bainal kafi wan nun, di antara kaf dengan nun. Apa maknanya ibu ayah? Segala khazanah Allah Ta'ala ini di antara kaf dengan nun, maksudnya kaf dengan nun itu tak bercantum lagi. Di antara kaf dengan nun itu nak bercantum, dah jadi dah benda tu. Boleh ibu ayah? Kaf dengan nun tak bercantum lagi pun Allah Ta'ala boleh buat dengan sempurna. Nak beritahu apa? Nak sebut kun pun Allah Ta'ala tak berhajat. Cuma kita ni manusia, fikiran kita ni lemah. Kita tak mampu nak fikir. Kita tak mampu nak fikir, maka Allah Ta'ala bagi mudahkan pada kita macam ni. Untuk buat semua perkara ni, kalau Allah Ta'ala sebut kun saja pun dah. Sebenarnya kun pun Allah Ta'ala tak berhajat. Jelas ibu ayah semua? Allah Ta'ala tak berhajat kena sebut dulu baru jadi. Tak. Allah Ta'ala nak buat, Allah buat saja. Tanpa perlu sebut apa-apa pun. Cuma manusia ni kita lemah. Ini yang orang-orang kafir Quraisy khususnya, dan ramai manusia sampai sekarang umumnya yang tak tahu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka menganggap lepas mati matilah. Lepas mati matilah. Ada pula yang anggap ada kehidupan baru, tapi kehidupan baru di dunia. Maka dibangkitkan nanti lagi 100 tahun aku akan bangkit, tapi dalam jasad orang lain. Contoh macam tu kan. Kita semua salah faham ibu ayah. Syukur sangat kita ni Islam, kita faham agama yang betul. Kita faham Tuhan yang betul, Allah Ta'ala yang Maha Esa, tak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Kita faham agama daripada orang yang betul, iaitu Nabi SAW. Bawa agama Islam disebarkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para tabi'in, sampai pada kita semua. Alhamdulillah ibu ayah, syukur sangat pada Allah Ta'ala. Dan bumi tanah Melayu ni ibu ayah, bumi yang sangat barakah. Pergi mana-mana banyak Masya Allah tabarakallah para ulama' yang sebenarnya, para ulama' yang mastur. Apa maksud mastur? Mastur ni yang tak dikenali oleh penduduk bumi ni, ramai tak kenal. Tapi penduduk langit Masya Allah tabarakallah sangat-sangat mengenali para kekasih Allah Ta'ala yang ada di bumi tanah Melayu ni. Boleh ibu ayah insyaAllah ya. Masya Allah tabarakallah. Ibu ayah, saya kongsikan ya. Kalau ibu ayah biasa pergi majlis Habib Ali Zainabidin Al-Hamid, Masya Allah tabarakallah, hafizahullah, Syekh Fahmi Zamzam, Syekh Nuruddin, guru-guru, Masya Allah tabarakallah, ulama-ulama kita ni, kalau dapat pergi istiqamah Masya Allah. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah ibu ya. Kita teruskan. Balhum, bal bahkan hum, mereka ini sebenarnya bi dengan liqa'i
Liqa ni maksudnya pertemuan. Ilal liqa, jumpa lagi ya. Ma'assalamah. Ilal liqa. Orang ucap ma'assalamah, selamat tinggal. Selamat ya. Ilal liqa, jumpa lagi. Macam tu. Liqa tu maksudnya jumpa. Jadi liqa'i rabbihim, berjumpa, bertemu dengan Tuhan mereka. Maksudnya kembali kepada Allah Ta'ala. Kafirun, mereka kafir. Mereka kufur. Ibu ayah ingat tak saya terangkan pasal kafir? Kenapa dipanggil kafir? Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah ni, saya ulang balik ya. Kebetulan kita jumpa perkataan kafir di sini. Ibu ayah tengok betul-betul. Dalam kereta ni dia terbatas sikit pasal tak ada tempat nak letak kitab. Allah. Okey. Ibu ya, dalam bahasa Arab kita ada kafara, yakfuru, yakfuru. Okey, kafara, yakfuru. Masdarnya kufran. Jadi kafir adalah isim fa'il. Isim fa'il. Kalau isim fa'il itu datang atas wazan sama juga, fa'ilun, maka dia daripada sulasi mujarrad ke daripada sulasi mazid fihi ibu ya? Allah. Saya ulang balik, kalau isim fa'il datang atas wazan fa'ilun, dia isim fa'il tu daripada sulasi mazid fihi ke sulasi mujarrad? Cuba ibu jawab. Ulang kaji balik sambil-sambil. Mujarrad Ibu Maimunah betul Haji Nasir ya. Sulasi mujarrad. Kalau sulasi mujarrad, isim fa'ilnya datang sama juga atas wazan fa'il. Maka kafir adalah isim fa'il kepada kafara. Apa dia makna asal kafara? Ibu ayah, kafara makna asalnya adalah menyembunyikan. Ibu ayah, biji benih, satu biji benih. Biji benih ni nampak tak? Kalau saya pegang biji benih nampak tak? Nampak kan? Bila saya masukkan dalam tanah, masukkan biji benih tu dalam tanah, nampak ke tak nampak dah? Masuk dalam tanah. Nampak lagi tak biji benih tu? Tadi nampak, dah jadi tak nampak ibu ya. Biasanya siapa yang buat perbuatan memasukkan biji benih dalam tanah, biasanya siapa buat? Biasanya siapa buat? Petani, betul ibu ayah, petani. Biasanya yang perbuatan memasukkan biji benih dalam tanah ni perbuatan petani. Maka ibu ayah dalam bahasa Arab, petani boleh dipanggil kafir. Cuma kafir ini dari segi bahasa, orang yang menanam benih masuk dalam tanah, tu kafir. Dalam bahasa Arab petani dipanggil al-fallah. Fallah, kalau azan hayya 'alal falah. Tapi di sini sabdu ke dekat lam. Fallah, petani. Kafir pun petani. Tapi janganlah kita duduk ngada-ngada, main-main macam tu. Jumpa petani dekat kampung kita. Assalamualaikum kafir. Baik, tak pasal-pasal kena belasah kat situ juga. Orang tu manalah tahu. Kita pula ada ilmu sikit, kita pun suka nunjuk pada orang buat apa. Itu untuk pengetahuan kita. Bukan untuk uji-uji orang, ibu ayah. Hai kafir, anda kena sekali sedas. Saya bukannya cakap apa, kafir tu Ustaz Kamil bagi tahu dot. Saya pula kena naik nama. Ini untuk kita belajar, untuk kita tahu makna kafir tu apa benda. Untuk kita kaitkan kenapa mereka dipanggil kafir ibu ayah. Kan? Jadi macam itulah. Perkara kerasulan baginda ni betul ke tidak? Kerasulan baginda betul ke tidak? Orang Arab Quraisy percaya tak sebenarnya Nabi itu Rasul? Nak tanya ibu ayah. Orang Arab Quraisy percaya tak Nabi itu Rasul sebenarnya? Sebenarnya macam mana? Percaya ke tidak? Ibu ayah, mereka tahu tau. Mereka tahu Nabi itu memang Rasul. Mereka percaya sebenarnya. Cuma kerana mereka sombong. Mereka takut bila masuk Islam, mereka terpaksa tinggalkan rampas harta orang, tinggalkan penindasan. Musim haji pula orang-orang satu dunia datang bagi hadiah dekat berhala-berhala. Itu semua pendapatan mereka. Mereka tak nak jatuh kedudukan mereka. Kan? Jadi boyang mereka sombong. Terutama orang-orang besar. Pasal tu zaman Nabi dekat Mekah yang banyak masuk Islam adalah orang-orang miskin. Orang-orang hamba.
Orang-orang yang kaya, orang-orang bangsawan ni tak ramai masuk Islam. Kenapa? Mereka tak nak hilang kedudukan dan pangkat mereka. Maka mereka buat cerita apa? Mereka pun bincang sama-sama mereka. Okey, apa kita nak tuduh Muhammad ni? Apa kita nak tuduh Muhammad? Kita nak tuduh tukang sihir. Tukang sihir ni kita tahu dia bukan penyihir. Semua orang tahu Muhammad tu bukan penyihir. Mereka berbincang kan. Muhammad itu bukan tukang sihir, kita semua tahu. Kita nak kata gila. Satu Mekah tahu dia memang tak gila. Kita nak kata dia tukang syair. Satu Mekah tahu Nabi Muhammad Muhammad ini dia bukan seorang yang boleh membaca. Dia seorang ummi. Tak boleh membaca. Bukan Nabi Muhammad tak pandai, bukan bodoh ya. Bukan bodoh, Nabi tak bodoh, tapi Allah Taala yang ni tanda keselamatan baginda lah. Supaya nak beritahu Quran itu benar bukan daripada Nabi. Nabi memang Allah jadikan tak boleh nak membaca. Walaupun ada pandangan-pandangan kata Nabi boleh baca, tapi tidak menzahirkan. Wallahu alam, itu kita tak nak bincang. Itu masalah khilafiyah lah. Cuma nak beritahu Nabi itu ummi. Itu saja, ummi. Tafsiran ummi itu terpulanglah nanti pada guru-guru yang mentafsirkan. Jadi mereka bukannya mereka tak percaya Nabi itu memang Nabi, tapi kerana sombong. Jadi mereka buat keputusan, okey kalau macam tu tak apalah, kita sepakat panggil Muhammad itu tukang sihir lah. Kita sepakat panggil Muhammad itu tukang syair. Kita sepakat panggil Muhammad tu tukang pemecah belah keluarga orang. Mereka sepakat atas benda yang mereka tahu itu tak benar. Jelas ibu ya? Macam tu. Jadi kenapa kafir? Mereka menyembunyikan. Apa yang mereka sembunyikan? Mereka tahu Nabi Muhammad memang benar. Mereka bahkan kalau orang kafir Quraisy, bahkan kalau orang-orang Yahudi ahli kitab lagilah tahu Nabi itu memang Nabi. Tapi kenapa mereka kafir? Kenapa kafir? Mereka menyembunyikan kebenaran Nabi itu Nabi. Maka dipanggil kafir. Jelas ibu ya? Okey. Kafir tu kita menutup lah, kita sebut macam menutup. Benda tu biji benih dimasukkan dan ditutup dalam tanah. Oleh kerana itu ibu ya, Ustaz Abdul Samad Indonesia bagi tahu hafizahullah taala mengenai perkataan kafir ni. Orang putih ambil perkataan kafir jadi apa? Kalau buku ibu ni kita panggil apa ni? Ni. Apa kita panggil ni? Kalau jual buku tapi tak ada ni, kita panggil apa ni dalam bahasa Inggeris? What is this in English? Cover. Betul Ibu Maryam. Cover tu daripada kafir. Cover tu daripada kafir jadi cover. Ustaz Abdul Samad beritahu. Wallahu a'lam bissawab. Tapi ada kebenarannya. Apa tujuannya? Untuk tutup buku ni, untuk menutup buku ni. Kalau ada buku tapi tak ada cover, orang nak beli tak? Buku ada tapi cover tak ada. Kecuali kalau orang tu dia memang nakkan isi dalam buku, cover tak ada pun tak kisah. Ada orang dia nak dalam buku tu, cover tak ada pun tak kisah. Orang menghargai lah. Tapi kalau orang yang tak faham, kalau orang yang memang nak buku tu untuk nak nampak cantik bila letak kat rak buku, dia perlukan cover ni. InsyaAllah ibu ayah ya. Okey. Balik kat sini balik. Bal bahkan mereka semua biliqa'i rabbihim, dengan pertemuan pertemuan terhadap rabbihim Tuhan mereka, kafirun, mereka kafir. Jelas ibu ayah semua insya-Allah ya. Okey ibu ayah. Tengok saya baca tafsiran dia. Itu baru terjemah dia, belum tafsiran. Saya baca tafsiran dia. Ai inna haula'il musyrikin lam yunkiru qudratallahi ala ma yasha fahasbu. Orang musyrikin ini buaya, mereka bukan saja mengingkari kudrat Allah Taala. Allah Taala boleh buat apa saja yang Allah Taala kehendaki, tapi mereka bukan saja mengingkari kuasa Allah Taala tu. Bal tajawazu zalika ila inkaril ba'thi. Bahkan mereka juga melampau sampai mereka mengingkari Allah Ta'ala ini. Mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Mereka bukan saja mengingkari Allah Ta'ala boleh buat segala sesuatu. Sampai tahap kepada adanya hari kebangkitan pun mereka mengingkarinya. Fahum jahiduna liqa'a rabbihim yaumal qiyamah. Mereka mengingkari adanya kebangkitan dan pertemuan dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Lil hisab wal jaza, untuk
hisab, perhitungan dan balasan. Ibu ayah pasal itulah penting sangat saya dan ibu ayah ni, kita kena sentiasa ingat, kita kena sentiasa sedar yang kita hidup kat dunia ni bukan selama-lamanya. Hidup di dunia ni tempat tumpangan saja ibu ayah. Janganlah kita jadi macam orang-orang kafir Quraisy khususnya, yang Nabi depan mata pun mereka engkar pada Nabi, mereka engkar pada kuasa Allah, bahkan paling teruk mereka engkar adanya hari kebangkitan, hari pertemuan kita dengan Allah Ta'ala, hari untuk dihisap, hari untuk dibalas. Janganlah kita jadi macam tu ibu ayah. Saya dan ibu ayah semua, kita kena jadi orang yang sentiasa berusaha untuk baiki diri kita. Ibu ayah kita pasti akan jatuh hari-hari. Ataupun kita sering terjatuh. Jatuh apa? Bukan jatuh tangga. Jatuh tangga hari-hari sakit lah. Jatuh apa? Jatuh iman kita ni. Jatuh iman kita. Kita akan buat benda-benda yang salah. Kita buat benda-benda yang melanggar perintah Allah Ta'ala. Kita buat benda-benda yang Allah Ta'ala murka. Kita pasti akan buat. Kerana kita ni manusia. Kita tak lepas daripada kesilapan. Tapi sebaik-baik manusia adalah orang yang buat silap kemudian dia segera taubat pada Allah Ta'ala. Nabi beritahu, demi Allah kalau kamu ini tidak buat dosa, kalaulah kamu semua tidak berdosa wahai hamba-hamba Allah, Nabi beritahu Allah Ta'ala akan hapuskan kamu semua. Kenapa pula? Takkan tak berdosa pun Allah Ta'ala nak hapuskan? Nabi beritahu Allah Ta'ala akan hapuskan kamu semua. Allah akan tukar pada kaum lain, manusia lain yang buat dosa. Tapi mereka buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Allah Ta'ala sangat suka pada perbuatan taubat hamba dia. Kalau kita semua ni suci belaka, Allah akan hapuskan kita. Allah nak hamba-hamba dia yang ada buat dosa kemudian taubat pada Allah. Allah sayang sangat pada orang taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala sangat suka kepada orang yang tawwab. Apa dia tawwab? Tawwab ni daripada kita panggil sirah mubalaghah, berlebih-lebihan. Tawwab dia lebih-lebih suka taubat. Itu tawwab. Kalau taubat sekali-sekala bukan orang yang Allah Ta'ala suka. Allah suka orang yang tawwab, sentiasa bertaubat. Ustaz, saya tak buat salah, dosa besar lah Ustaz. Ibu ayah, Nabi SAW langsung tak ada dosa. Hari-hari Nabi istighfar, Nabi taubat. Padahal Nabi tak ada dosa ibu ayah. Nabi istighfar paling kurang 70 hari. 70 kali. Paling kurang. Biasanya 100 kali sehari Nabi istighfar. Kita ni dengan dosa banyak tak nak istighfar. Macam mana ibu ayah kita ni? Taubat tidak, istighfar tidak. Istighfar pun main-main, taubat pun main-main. Kita istighfar. Astaghfirullahalazim. Contoh lepas sembahyang kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni kamera terbalik kamera terbalik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Tengok handphone. Astaghfirullahalazim. Masuk mesej. Balas WhatsApp. Kita tengah istighfar tu. Tengah istighfar pun sempat lagi nak pegang benda lain. Astaghfirullahalazim. Mata tengok TV. Astaghfirullahalazim. Dah start ke belum cerita 7 hari apa benda lah semua kan. Ibu ayah kan. Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah, ketua wali, seorang wali perempuan, masya-Allah tabarakallah, Rabi'ah al-Adawiyah. Beritahu apa? Kita kena istighfar atas istighfar kita. Kita istighfar pun kita kena istighfar pada Allah di atas istighfar kita yang cuai tu. Kita istighfar dah, astaghfirullahalazim, tapi cuai. Kita kena minta ampun pada Allah di atas istighfar kita yang main-main tu. Nampak ibu? Istighfar atas istighfar. Apa lagi ibu penyakit yang kita ada ni, yang kita kena banyak taubat ni, supaya tak terhijab kita dengan Allah Ta'ala. Hati kita dengan Allah Ta'ala, apa dia? Penyakit hati kita ni yang berasa kita ni ada sesuatu. Kita ada something dalam diri kita ni. Rasa kita ni hebat, yang tak ada pada orang lain. Kita rasa kita lah, tak sangka lah dia ni, Masya Allah. Bukan semua orang boleh bahasa Arab macam dia ni. Macam aku ni. Aku ni dahsyat lah. Contoh kan? Ataupun, aku ni bukan semua orang pemurah macam aku ni. Aku nampak je macam ni, tapi kadang-kadang ibu, kita pakai pakaian lekeh, pakai pakaian yang biasa-biasa, pakai pakaian yang orang nampak macam zuhud, tapi hati kita nak orang anggap kita zuhud. Itu
penyakit hati. Ada orang dia pakai kereta biasa, dia mampu beli kereta yang mewah, kereta yang mahal, kereta yang quality. Tapi dia pakai kereta cabuk, pakai kereta yang dah lama, yang cat pun dia tak cat balik. Dengan hati dia ada rasa, tengok orang kata aku ni walaupun aku kaya, aku pakai kereta cabuk je tau. Dalam hati dia nak dianggap zuhud. Kalau dia rasa macam tu ibu ya, dah tertipu. Dan ini bukan untuk orang, ini untuk kita ibu ya. Cek hati ni untuk kita. Jangan kita cek orang. Oh dia tu nampak pakai kereta cabuk, itu nak orang kata zuhud dah tu. Pun sakit juga. Ibu ya. Jadi ibu ya, insyaAllah ya. Kita hari-hari taubat pada Allah Ta'ala insyaAllah. Supaya kita tak terhijab hati kita ni ibu ya. Hidup kita ni sementara sangat. Syukur sangat ibu ayah Allah Ta'ala bagi kita Islam. Syukur sangat kita ni Islam. Apa lagi? Syukur sangat kita duduk kat negara Malaysia tanah Melayu mulia ni yang kita tak dihalang untuk ibadah. Kalau pergi kat tempat-tempat lain, negara-negara lain ni ibu ayah, yang nak cari surau susah, cari masjid susah, nak cari tempat bersuci pun susah, cari makan yang halal susah. Ni nikmat duduk kat Malaysia ni ibu ayah ya. Jadi kenapa kita bincang ni? Kerana ayat ni tadi supaya kita tak jadi kufur macam diorang ni. Kufur macam mereka-mereka yang nampak Nabi depan mata pun tak nak beriman. Nabi depan mata pun tak nak beriman. Astaghfirullahalazim. Satu lagi ibu ayah, contoh ya. Kita kena usaha ibu ayah. Saya dan ibu-ibu ayah kita kena usaha supaya kita ni selalu dapat jumpa Nabi SAW walaupun dalam mimpi. Nabi ziarah kita dalam mimpi. Dan ibu ayah, kalau antara kita ni ada yang Nabi ziarah dalam mimpi, alhamdulillah kita rasa gembira dalam hati. Kita tak perlu sangat berasa kagum dan cerita pada orang. Kerana sepatutnya bagi kita ni, Syekh saya bagi tahu, bagi kita semua ni, sepatutnya kalau kita dekat dengan Allah Ta'ala, kita akan biasa, Nabi akan biasa ziarah kita dalam mimpi. Nabi akan ziarah kita. Nabi akan jumpa kita dalam mimpi. InsyaAllah. InsyaAllah. Ada Syekh Mustafa Adawi, seorang ulama di Mesir. Tapi dia pro-salafi sikit lah. Tapi saya pegang, yang baik kita ambil. Okay. Dia kata ada satu orang, dia Syekh Mustafa Adawi tak silap nama dia. Ataupun Syekh lain, seorang lagi. Dia bagi tahu ada seorang makcik jumpa dia, menangis-nangis. Orang kampung biasa jumpa dia nangis-nangis. Kenapa makcik menangis ni makcik? Makcik tu kata, saya menangis Syekh pasal malam tadi Nabi tak ziarah saya. Biasa tiap-tiap malam Nabi ziarah saya. Malam tadi Nabi tak ziarah saya. Satu malam Nabi tak ziarah dia sedih sangat menangis. Apa dah salah saya, Nabi tak ziarah saya. Syekh tu pula yang menangis. Pasal Syekh tu pun tak dapat mimpi Nabi selalu. Kita ni boy ya, kalau tak ada kan dapat mimpi Nabi sekali, kan kita berasa akulah orang yang sekian. Takut ibu ayah, rasa macam tu akan jadi hijab. Dan kita terhalang daripada jumpa Nabi lagi dalam kita hidup ni dalam mimpi. Takut kita ni terhijab ibu ayah. Caranya kita kena banyakkan selawat atas Nabi SAW. Selawat sebanyak-banyaknya. Selawat. Masak selawat. Kufira fi'il madhi majhulnya kufira ya. Okey, kalau fi'il mudhari' majhul ibu ayah, macam mana ibu ayah? Fi'il mudhari' majhul jadi macam mana? Macam mana fi'il mudhari' majhul? Betul Ibu Nuraini, yukfaru. Wah, seronoknya saya tengok Ibu Nuraini, masya-Allah. Ibu Marusa betul. Ejaannya betul Ibu Marusa Arabnya. Tapi pasal ejaan Ibu Marusa tu mana sebut ma'ruf pun boleh, yakfuru. Majhul pun boleh. Tapi Ibu Marusa punya teks Arab betul dan ruminya Ibu Nuraini tuliskan betul, yukfaru betul, masya-Allah. Ibu ayah masdarnya kufran sama juga. Isim maf'ulnya ibu ayah. Macam ni isim maf'ulnya? Isim maf'ul daripada kafara. Macam mana? Maf'ulun. Ibu ayah. Samalah maf'ul juga. Pasal apa dia? Fi'il. Dia fi'il sulasi mujarrad. Macam ni ibu ayah, saya tunggu ni. Saya tunggu berebut sepatutnya. Boleh berebut. InsyaAllah. Pulang kaji ni. Ke ibu ayah lupa dah. Saya tunggu. Jangan keluar dulu semua. Okay. Makfur, betul. Makfur yang dikufuri. Makfur yang dikufuri. Kafir yang kafir.
yang mengkufuri. Makfur yang dikufuri. InsyaAllah Ibu Ayah, setakat itu saja insyaAllah Ibu Ayah ya. Okey. Maaf sekali salah silap saya insyaAllah. Tengah hari karang ada. Malam tak ada. Malam saya masuk ke laut pula. Malam bukan masuk laut. Pergi ke laut. Masuk laut tu matilah saya. Kan? Dah tak pandai menyelam. Saya pergi laut, pergi mengail kat laut. Malam karang tak ada insyaAllah. Saya ada atas sampan. InsyaAllah. Okey boya, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر